Garis panduan terperinci yang mengandungi semua syarat perkhidmatan, prosedur pemeriksaan, peralatan pemeriksaan, syarat pengoperasian pusat pemeriksaan, perjanjian tahap perkhidmatan dan lain-lain peraturan berkaitan boleh diperolehi mulai 15 April 2024 di laman web rasmi Kementerian Pengangkutan dan juga JPJ. Syarat-syarat perkhidmatan akan terbahagi kepada 7 komponen utama. Antara intipati adalah seperti berikut. 1. Modal berbayar syarikat ditetapkan berjumlah 10 juta ringgit dan mempunyai modal persaingan berjumlah 5 juta setahun demi menjaga kemampanan perniagaan. Yang kedua, pemegang lesen hanya dibenarkan menjalankan semua skop pemeriksaan yang diwajibkan di bawah Akta Pengangkutan Jalan 1987 dan tidak dibenarkan menawarkan perkhidmatan pembaikan kenderaan motor, pengubahsuaian, penjualan alat ganti, penjualan kenderaan serta sebarang transaksi yang berkaitannya demi menjaga integriti pusat tersebut. Yang ketiga, lokasi pembukaan pusat pemeriksaan adalah di lokasi yang akan ditetapkan oleh Kementerian Pengangkutan. Setiap tawaran akan mempunyai 2 lokasi yang dikembangkan. Setiap satunya merangkumi satu kawasan bandar dan satu kawasan luar bandar. Pemohon akan diwajibkan membangunkan dan mengoperasikan kedua-dua lokasi secara serentak. Senarai lokasi akan dimaklumkan semasa sesi taklimat. Mengapa ada syarat berkembang ini? Kerana kita tak mahu nanti hanya ada minat di kawasan-kawasan yang ramai penduduk ataupun banyak kenderaan saja di mana ia menguntungkan, tetapi dia juga akan dikembangkan dengan satu lokasi yang mungkin kurang kepadatan penduduk. Ini memastikan supaya perkhidmatan yang diberikan itu merangkumi kawasan-kawasan bandar dan juga luar bandar. Maklumat tambahan boleh dirujuk dalam laporan 1 yang saya lampirkan dalam kenyataan media ini. Mana-mana pihak yang berkelayakan memenuhi syarat dan kompeten kelak akan diberikan kuasa dan lesen menjalankan fungsi pemeriksaan kenderaan motor di bawah Akta 333. Kawal selia ke atas perkhidmatan disediakan akan ditetapkan melalui syarat-syarat lesen. Pemegang lesen juga akan dikenakan bayaran fee bagi setiap lesen yang dikeluarkan. Jadi ini adalah satu policy shift yang sangat penting, yang amat besar, kerana sebelum ini kita berikan secara konsesi. Apabila diberikan secara konsesi, hanya satu syarikat yang hanya boleh menawarkan perkhidmatan ini. Sekarang ini dasar kita telah bertukar daripada konsesi menjadi pelesenan. Maksudnya, mana-mana syarikat yang memenuhi syarat kita, dia boleh memohon lesen. Jadi apabila lesen diberikan, mungkin ada pelbagai syarikat yang mencobori bidang ini dan dia menjadikan perkhidmatan ini akan terbuka kepada persaingan, dan ini sudah tentunya akan membawa kepada satu persaingan dari segi perkhidmatan, dan secara tidak langsung kita harap ia dapat meningkatkan mutu perkhidmatan syarikat-syarikat tersebut. Semua syarat yang ditetapkan adalah bertujuan memastikan tahap integriti pemeriksaan teratur dan berkualiti demi menjamin tahap keselamatan kenderaan dan jalan raya. Selepas penilaian teliti, Kementerian Pengangkutan dan JPJ akan memberikan satu kelulusan interim kepada mana-mana pihak yang telah dinilai kelayakan dan akan diperuntukkan sehingga 24 bulan bagi tempoh persiapan dan pembangunan. Walaupun tempoh konsesi Puspakom belum tamat lagi, tetapi kita mulakan proses ini kerana mana-mana pihak yang memohon ini sudah tentu memerlukan masa untuk membangunkan sistem, mencari tapak dan membina infrastruktur mereka. Jadi apabila lesen interim diberikan, mereka diberikan tempoh 2 tahun untuk menyiapkan kemudahan mereka dan akan memula operasi dalam tempoh 2 tahun atau lebih cepat kalau mereka mampu. Mana-mana pihak yang dalam tempoh masa ini didapati gagal melengkapkan semua proses persiapan akan dibatalkan kelulusan interim tersebut dan tidak akan diberikan lesen. Mana-mana pihak yang telah berjaya melengkapkan semua proses pembangunan dan disahkan boleh mula beroperasi oleh JPJ akan diberikan satu lesen menjalankan fungsi pemeriksaan kenderaan motor untuk tempoh maksimal 10 tahun dengan kebolehan untuk disambung bagi satu tempoh lain yang akan ditetapkan kemudian.
Semua pemegang lesen akan diwajibkan menyediakan perkhidmatan seperti mana ditetapkan di bawah syarat-syarat lesen serta dengan mematuhi lain-lain arahan yang dikeluarkan oleh MOT dan JPJ di sepanjang tempoh lesen berkuat kuasa. Jadi untuk menarik minat pihak yang melabur, kerana sudah tentu mana-mana syarikat yang memohon lesen ini memerlukan satu dana yang besar untuk melabur dalam kemudahan dan juga pusat tersebut. Kita sekaligus bagi lesen 10 tahun. Jadi maksudnya apabila dah dapat lesen, dia boleh operate maksima 10 tahun sekaligus lesen diberikan. Dan ada option kalau mereka memenuhi semua syarat-syarat kita, boleh disambung lagi. Jadi ini adalah untuk menarik minat pelabur supaya ada satu certainty dari segi pelesenan dalam satu tempoh masa yang panjang dan mereka lebih berkeyakinan untuk melabur